Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa wala. Ayat yang ke 6 lah. Kita sambung sebelum masuk ayat yang ke berapa kita tak baca lagi. Fala uqsimu bisyafaq. Maka aku bersumpah demi mega waktu senja. Waktu senja tu dia panggil waktu mega. Bila ngorik tu kan dia naik mega. Orang panggil mega merah. Hilal mega merah tu lah masuk Isya. Tu. Jen ni sebenarnya mengikut ilmu falak nak cari masa je. Asal-usulnya nak tahu waktu semayang ni berpandu kepada benda tu. Zaman Nabi dulu. Cuma bila ada perkembangan ilmu falak tu, dia boleh tahu naik matahari pukul berapa, tenggelam matahari pukul berapa. Jadi mudah. Nak royak susahnya orang dulu. Bila nak semayang berapa ni kena rendak tengok. Betul tak? Supaya kita ni kita tahu, kita ngaji babus solah tu, kitab solat tu, mula-mula sekali bab awqatis salah, waktu-waktu semayang. Jadi kalau kita start dengan zuhur tu bila matahari tu glitchy, kalau tegak tu duduk lagi. Glitchy alik sana, tadi tu glitchy tu. Nak tahu glitchy mari mana bahaya tu dia legit tu dah. Masuklah zuhur. Asar tu pula tengok bayang tu panjang pada benda. Kita duduk cacing baca. Start bayang tu panjang pada kita. Masuklah asar. Maghrib. Maghrib bila tenggelam matahari. Tu maghrib. Isya nak sebut ni mega ni. Bila tenggelam matahari dia tubik mega merah. Hilal mega merah tu masuklah Isya. Isya habis bila? Masuk waktu subuh. Tapi adalah pendapat dalam banyak mazhab tu dia kata tidak subuh. Dia ada waktu tak ada apa satu. Tapi kita mazhab Syafi'i kita ni semaya Isya rapat subuh. Tapi pendapat mazhab ada setengah mazhab, tak ingatlah mazhab mana. Bila di waktu tengah malam pukul 1, pukul 12 tu dikira habis dah Isya. Maknanya kalau nak tidur dulu nak bangun semaya Isya sekarang bagi mazhab dia tak boleh. Nampak tak? Kita ni mujur lah mazhab Syafi'i kita kata rapat ke subuh. Masuk subuh tu barulah habis Isya. Subuh tu pula bila dia tubik fajar yang kedua. Fajar sadiq dia panggil. Fajar mula-mula tu fajar kadhib. Habislah situ dah. Kita bincang dulu dengan ekor panjang, betul-betul fajar melentang dengan fajar tegak. Jadi selain daripada benda-benda lain yang Tuhan bersumpah dalam ayat ni belah ni pula dia bersumpah dengan mega. Tu buat apa? Ada benda, ada mesej ya Tuhan nak sapa. Dia bersumpah dengan waktu mega. Wal laili wama wasaq, dan malam serta segala yang diselubunginya. Wal qamari idza tasaq, dan bulan apabila penuh cahayanya menjadi purnama. 3 benda dia. Soal lagi dia. Lepas tu dia kata sini latar kabun natabaqan antabaq, sesungguhnya kamu tetap melalui pengalaman hidup beberapa keadaan yang bertingkat-tingkat baik buruknya. Itulah. Bila dia bersumpah dengan 3 benda tu dia nak koci dengan ni ayat 19 ni. Bila dia sebut dengan mega merahnya, dengan bulannya, dengan semua gapo tadi, dengan malamnya, dia royak mu ni dalam hidupmu melalui beberapa peringkat, sama ada buat benda baik ataupun buat benda buruk. Ini kita nak bincang 3 ayat ni kan. Allah menyatakan sesungguhnya manusia itu akan melalui beberapa perkara dan keadaan dalam hidupnya kepada Tuhannya untuk hidup kekal, sama ada di dalam syurga atau di dalam neraka. Semuanya terletak kepada usaha dan ikhtiar kita. Nama lagi pun hari akhirat. Hari akhirat mana? Hari ngesuk. Tak ada hari selepas itu. Kita telah melalui beberapa alam.
Kita bermula bila? Bermula daripada tak ada. Kuntum amwata, kita tak ada. Tak tahulah nak kata gapo, kita tak ada. Ruh pun Tuhan tak buat lagi. Kemudian Tuhan buat ruh. Kalau mengikut pendapat setengahnya, dia kata ruh ni dia kira sama tua berlaku. Tuhan buat sekaligus. Kita dengan Tok Adan apa lepas pada Tok Adan, betul Tok Adan lah dia buat mula-mula. Sebabnya semua duduk di alam ruh. Cuma tunggu masa nak bercantum benih tu biar tubik ke dalam alam dunia. Sebabnya nak menjawab persoalan dalam ayat tu, ketika kita di alam ruh tu, hipung berlaku jak pada Nabi Adam sampai keremang tu, tak kira hak kafir, hak orang Islam, Tuhan buat perjanjian dah situ. Orang-orang ceramah duk sebut semua. Ayat gapo dia kata, alastu bi rabbikum. Tuhan tanya kepada ruh-ruh. Dia tanya, tidakkah aku ni Tuhanmu? Qalu, maka jawablah segala ruh. Kita pun jawab juga hari tu, tapi kita tak ingat. Sebab belum kita lahir ke dunia, belum kita jadi benih dalam kandungan mak kita tu, kita diberi pripunduh di alam ruh. Tuhan tanya dah, ni aku tak pasang lagi tubuh kamu ni, ruh saja ni. Aku nak tanya, aku ni Tuhanmu ke? Lagu tu. Qalu bala, bukan sekak jawab ya dak. Dia perkataan bala ni lebih pada na'am bahasa Arab. Na'am ni mana ya dak. Bala, bahkan tak ada Tuhan lain dah. Agreement kita buat dengan Tuhan bahawa kita tak cari Tuhan lain dah, tak ada Tuhan lain melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat molek, masa mu duk atas dunia seksa, mu tidak jadi siapa hak mu kata. Ada hak jenis ingat lagi perjanjian tu, maka dia buat Tuhan kepada Allah semasa duduk atas dunia. Ada jenis tak ingat perjanjian mula, jadi kafir. Ataupun ada juga jadi Islam tapi tak buat Tuhan belah mana. Lagu mana? Tika Tuhan larang tu, benda hak Tuhan larang dia buat juga dah. Tak ingat Tuhan tu dia panggil tu. Orang panggil ingat tak ingat, ingat tak ingat. Orang panggil apa ni? Orang panggil gila ingat. Orang gila ingat. Kita dah tu. Kalau kita duk kata kat orang gila ingat kita, pasal apa? Tidak duk jauh sama. Tika ingat ke dia tak masa nak jauh takut. Tika tak ingat lopak tak tak tahu naik jatuh ke mana dah. Pasal apa tu? Ya Tuhan marah sangat. Perjanjian dengan dia tadi. Mu duduk mana aku berjanji denganmu. Bila mu tu boleh tubuh seksa, ruh ni masuk dari tubuh, mu jadi orang duduk atas muka bumi ni, betul kamu janji aku ni Tuhan? Dia akan jawab. Tidak? Baik. Itulah perjalanan hidup kita daripada alam ruh. Lepas alam ruh, alam kandungan. Alam kandungan kita tak ingat lagu mana kita duduk. Lepas tu barulah tubik ke alam dunia. Lepas alam dunia, pergi pula ke alam barzah. Bukan dalam kubur tu alam barzah. Duduk mana tak tahu. Dimensi lah yang kata. Duduk di alam barzah. Lepas alam barzah, dia bangkit alam mahsyar pula. Kira bercara, timbem-nimbem, berapa gini. Barulah pergi kepada alam akhirat akhir sekali, sama ada syurga ataupun neraka. Panjang lagi perjalanan kita ni. Okay. Ini dikuatkan menerusi sumpahnya dengan mega merah pada waktu senja. Ni nak tunjuk gambar ni mega merah dia panggil ni. Kita pada satu perasaan bila kita tengok mega tu berasa sepi tak? Tidak berasa kita tengok waktu subuh. Betul tak? Kita bangun walaupun gelap lagu ni juga, tapi pasal apa kita tahu lepas pada ni cerah. Kita tengok kita tengok alik pagi lepas mai subuh tu, kita paling tengok tu lagu ni juga. Berasa lapar je. Tak tahulah orang lain kalau hamba berasa lagu tu. Tapi kalau ngorek gini kita boleh berasa sepi dunia. Pasal nak gelap jiwa kita dah. Berasa takut berasa. Padahal sama gelap. Lain tu jiwa hak Tuhan buat kita tu. Jadi sebab itulah benda ni fenomena berlaku. Ada rahsia di sisi Tuhan, di sisi Allah. Sebab tu dia kutip buat sumpah dengan benda-benda tadi. Gapo dia rahsia dia? Kita hanya tahu apa yang dia royak, apa yang Nabi royak. Tak boleh lajuk pada tu. Kita nak percaya sesuatu benda apabila amuduk royak sama. Quran dengan hadis tak ada muka lain. Lain pada tu cerita dia kalau pelik-pelik macam ngaru. Tapi muju orang ketiga ni amu tengok sehari dua dalam video daripada Indonesia.
Dia royak Habib gapo tahu dah. Boleh mi'raj, dia kata dia telah mi'raj kan, dia naik mi'raj 70 kali. Bertemu dengan Allah. Dan dia kata Habib ni, dia kata tidak tidur selama 33 tahun. Malam dan siang. Sebab apa? Asyik melihat syurga dan neraka. Orang je dengar tu Allah, Allah. Mujur di video tu, dia tulis dah tu. Dengarlah dia kata, di antara penipuan besar. Nak kecik orang. Boleh dia dalam ceramah tu, dia royak benda-benda lagu tu. Tak boleh tengok royak. Nak royak hebatnya Habib saat ni. Boleh naik, boleh mi'raj. Dia sebut kata mi'raj. Boleh mi'raj. Nabi sekali tak ada lalu lagi naik mi'raj jumpa Tuhan. Dia 17 kali rasa, tak ingat. 70. Oh, dengar juga tu. Janinggo habis menasihat ni. Ni boleh nyoreko tu. Dia masuk, dia nak beroyak tu, dia tak kira aku. Orang percaya kalau aku royak muka lagu ni. Ada bodoh sepuluh dia juga. Dia ada benda sebenarnya. Dia suruh tengok kehebatan sesuatu orang. Dia kita ni pun dia nak muka lain. Dia suruh orang hormat dia, akak dia, julen dia. Benda tu dia orang belakangnya. Nak cari sama seria je. Kalau orang betul-betul orang nak mengajak agama kan, dia tidak royak kelebihan orang. Dia royak kelebihan Islam, kelebihan Rasulullah. Betul tak? Dia royak kelebihan Rasulullah bukan kelebihan batin tubuh. Kelebihan ajaran dia, akhlak dia. Untuk jadi panduan kepada kita. Okay. Sebab itulah ada Nabi sebenarnya dalam hubungi ada hadis Nabi sebut wala tatruni kama atatil yahud wan nasara, janganlah mujulan aku berlebih-lebih sebagaimana orang Yahudi dengan Nasrani menjulan nabi-nabi dia julan Nabi Isa sampai jadi Tuhan. Jadi Nabi dia nak suruh kita ni julan ajaran dia, bukan julan batin tubuh dia. Jadi kita ni jadi pelik nak cari benda-benda pelik-pelik ke tu. Bukan nak cari ajaran dia, nak pergi cari ni kalau kau kata bunyi rambut Nabi, ada pakat nak pergi tengok dalam museum. Tak ada gapo, bukan kata kita nak hina benda tu mulia, tapi gapo boleh. Kita bila sayang ke Nabi, kita nak korek tahu gapo hak Nabi suruh. Betul tak? Sebab kita nak pergi ke akhirat, gapo boleh kita jumpa pedang Nabi, selipar Nabi. Pak gapo boleh ya? Yolo kodok tak tahu. Ni selipar Nabi. Tak padan dengan hak tu, lukis pula. Pak lukis yang tu betul sungguh kalau tak ada siapa dia kata betul. Kita klik selipar tu pun tak sedap nak pakai dengan tajam. Ambil bus tepek sini. Kau cemiki dia cerdik ya. Gapo Nabi mari bawa ajaran atas dunia, bukan suruh ambil gambar selipar dia boleh piah. Disuruh kita ngaji hadis. Gapo Nabi buat? Betul tak? Akhlak dia, ibadat dia, lagu mana cara dia jaga rumah tangga dia, lagu mana cara dia tadbir, lagu mana cara dia beribadat. Betul tak? Perangai dia, murah dia, lagu mana sedekah dia sebanyak mana. Sebab apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah tu untukmu ialah contoh yang baik. Sampel yang ada tubuh Nabi tu semua benda kita boleh tiru. Situ dah. Tapi tak suka lah ngaji lagu tu dah. Tak boleh nak yoya berhibur ke apa. Tak, kita nak cari suka. Nak kat agama pun nak cari suka lagi. Tak suka dia kata. Siapa jaga amal dia sebut sama kan? Dia kata tak suka semayang terawih. Kita buat pasal terawih senyap tak ada derah sallallahu lepas tu ngatik derah. Dia orang kampung tak segi dia kata apa tak suka terawih lagu ni. Kita nak suka. Bela Allahumma salli ala Muhammad tu kat bubuh dua-dua tangan sallallahu. Jadi bukan nak ibadat nak suka. Tak suka dia tu. Lepas tu pula ngatik tu kat la ilaha illallah derah tu pula tu pas tu kat sudah tu kat berjamu gapo tu. Tak apalah jamu tu. Apa tu? Pasal apa tu? Kita nak agama pun nak cari suka lagi. Bila kita nak buat benda jadi ada orang duk tegur semua hak kita buat dah ni tolong baik lah weh. Hak dia muduk turun orang tua buat dulu tolong baik. Sebab apa? Sebabnya kita berjumpa dalam kitab, dalam hadis, dalam kitab sekian-sekian dan
Siapa dia royak gini kitab macam Imam Nawawi ni, bila ukur dengan amalan dia tak berapa serupa. Betul tak? Kita ukur dengan Imam Nawawi, siapa dia Imam Nawawi? Ukur kata tak serupa. Itulah halih benda-benda begini. Betul tak? Sebabnya apa dia? Kena ingat kita esok lusa nak mati. Nak bawa diri dia tak tahu berapa kali royak ni. Kita nak bawa diri dia bila jumpa dengan Nabi, terjumpa dengan Nabi. Nak tengok amalan kita pun tunjuk. Aku ngatik lagu ni, aku semayang lagu ni. Kalau dia kata, aku ajar aku lagu ni. Tak selok kera kita. Tapi dia pun tak boleh kalau nampak tegur gitu ke tak. Amu nak sebut ni, biarlah kita nak sebut benda-benda lain. Tarikh lahir kelahiran Nabi. Nak baca je? Kalau baca dalam kitab, lebih daripada 10 pendapat. Tak tentu tarikh. Ni, betul tak? Bukan 12 Rabiul Awal. Tak ada ulama yang berkata tepat tarikh 12. Ibnu Katsir disebut lebih daripada 10 pendapat. Ada yang kata bulan Syaban, ada dalam pendapat kata bulan Ramadan pun. Sebab Nabi lahir tak ada siapa dia tahu lagi. Muka orang tak tahu dia jadi Nabi. Betul tak? Bila dia nak mati tu baru tepat sebab dia sudah menjadi satu orang yang seluruh dunia. Maka orang perhati bila hak tu tepat. Nabi mati betul 12 Rabiul Awal. Faham tak? Bila hamba baca dalam tu. Ada seorang ulama daripada Arab disebut. Bukan baca, hamba tengok dalam video lah. Dia ucapkan dalam dia kuliah dalam bahasa Arab. Dia sebut, dia kata disebut dengan nama sejarah siapa dia yang memperkenalkan Maulidin Rasul 12 Rabiul Awal tu sebenarnya dia kata orang Syiah. Yahudi, dia kata dia ni asal usulnya orang Yahudi dia. Dia cari satu tarikh mati Nabi itu supaya umat Islam merayakan tarikh mati Nabi. Tapi dia royak ni tarikh lahir. Faham tak? Satu kemenangan kepada dia. Dia bersorok. Umat Islam seluruh dunia telah merayakan kelahiran Nabi, padahal kita tipu hari mati sebenarnya. Betul tak? Tipu dia kita. Jadi, tapi tak boleh lah. Kali kita kecil lagu dia kata, ni pok-pok tak sayang ke Nabi. Lagu tu. Masing-masing ahli sejarah macam-macam pendapat. Mungkin tak ada menunjukkan bahawa tidak ada tarikh yang tepat. Ahli sejarah ni kata orang ni. Ahli sejarah kata berapa ribu bulan. Jadi katanya penceramah tu anak dia kata, mana boleh dia kata satu benda yang boleh kita jadikan satu ibadat sedangkan tarikh kita tidak tahu dengan tepat. Kita perayaan kita hari raya kita tahu tarikh yang tepat dia kata. Raya haji, raya puasa, hari Arafah disunatkan kita puasa, tepat tarikh dia. Tapi merayakan kelahiran Nabi 12,000 awal siapa dia kata dia. Kalau kecek ikut akademik sikitlah. Tak tahu bukan. Tak ada siapa dia yang boleh mengesah sebab ada 10 lebih pada 10 pendapat. Jelas. Lepas tu pula nak royak ni kan. Ya. Bila bermulanya menyambut kelahiran Nabi dalam bentuk buat jamu tahun yang ketiga Hijrah. 300 tahun. Siapa dia ni? Pak orang Imam Mazhab, Imam Ahmad Hanbali tak ada lagi. Dibuat direkod oleh kerajaan Fatimiyah. Mana ni Fatimiyah mana? Turki dah. Fatimiyah. Apa dia tu? Syiah. Dia yang dia mula merayakan Maulud ni. Dia tu lah buat. Pakai dia tu oleh pah kelala ni. Sebab tu soalan yang dia tanya. Adakah dia kata perayaan ni dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar? Dia tanya. Tak ada. Adakah Sayyidina Umar buat? Tak. Sayyidina Ali tak buat. Sayyidina Uthman tak buat. Adakah dibuat oleh Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Syafi'i, Imam Maliki? Tak buat. Betul tak? Tak sekira tabi'in. Tidak pernah dibuat. Tiba-tiba tu bicoh. Tahun yang ketiga Hijrah, 300 tahun lebih, 400 tahun lepas Nabi mati, barulah benda gini diadakan. Dia jadilah satu sambutan seluruh dunia. Dia kata kali sekira je
Benda tu benda yang molek. Dia kata lau kana khaira la sabakuna ilaihi. Kalau benda tu benda baik, dia kata tak ada kita. Dia ke Imam Syafi'i dulu. Tak? Sebab dia orang duk tengah cari-cari gapo dia ibadat yang aku nak buat untuk aku nak betul Islam aku. Tak, dia orang alim. Tiba-tiba kita kata, puak kita tahu. Orang Kedah tahu. Ili kita daripada Imam Syafi'i. Kenapa tak? Oh, dah. Dia lah alasan tu dia nak cari. Dia akan cari juga supaya boleh jawab. Jawab dia nak makan je sebenar. Betul tak? Nak makan je. Baik, paling dia kata tak ingat ke Nabi. Gapo contoh tak ingat ke Nabi? Sebab orang lain ni tak ada selawat sahabat. Adakah teruk sangat zaman lain ni siapa tak ada orang selawat. Ingat Nabi selawat. Lah. Betul. Bukan ingat Nabi baik wah. Selawat. Nabi suruh selawat. Man salla alayya marrah sallallahu alaihi asyara. Siapa dia selawat kepada aku sekali, Tuhan akan balas 10 kali. Dia tak kata siapa dia baik wah hari kelahiranku. Kalau ada sah hadis. Siapa dia yang baik wah mengingati hari kelahiranku, maka ganjar yang sekian. Ada? Tak ada. Sejarah tu bermula walaupun kata gapo kata nak ingat gapo, hati tengok sejarah siapa dia yang bermula. Tak ingat dia sebut nama. Kalau dengar auto disebut nama gapo tahu pemimpin pada masa itu yang memperkenalkan Maulidir Rasul ialah kerajaan Fatimiyah Syiah. Yalah. Jadi biarlah moga ambo ni moga orang buat sah dah orang marah dah. Kita peluh-peluh orang marah kita nak royak. Duk main bidi begitu pun dia memarah juga. Tak? Dia memarah pun sebenarnya kan. Dia tak mari sini, duk kok jauh pun. Ambo royak sokmo kan. Berasa tak puas hati cuma mari duk sel sini. Ceritanya. Tak sih, duk main royak kok duk pokok lu wah kok lu. Bukan kita nak belah nak betul. Kan? Bila kita tahu sikit sebanyak, kita baca, kita ngaji ni, berasa tanggungjawab nak royak ke demo. Nak betul. Tak kena masuk syurga seorang. Okay. Wallahu a'lam. Apabila ada ulama, setiap benda apabila ulama kata bid'ah. Ada ulama kata dak, honok dia kata dak, tapi ada orang kata bid'ah. Kita bimbang takut betul oleh waktu. Bid'ah ni dosa besar. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat, bid'ah masuk neraka. Sub dengan neraka. Ambo boyak dah dulu kan. Sufyan Ats-Tsauri. Ni orang yang umur dia lebih kurang Imam Hanafi. Dia mati tahun dalam 160 Hijrah. Dulu pada Imam Syafi'i lagi. Dia kata al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah ni sangat disuka oleh iblis berbanding dengan maksiat. Iblis tepuk tangan kalau orang buat bid'ah. Gapo dia bid'ah ni? Jenis buat amalan reka sendiri. Hak teruk-teruk neraka ni macam palu genda atas kubur, ngatik doa berapa, cium kubur tu apa. Bagi dia kira benda tu ibadat. Katanya Sufyan Ats-Tsauri, siapa dia berani canggah lah. Sufyan Ats-Tsauri ni kalau tanya orang siapa dia. Lebih pada Imam Syafi'i lagi ni. Dia kata al-bid'ah ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah ni iblis suka kalau orang buat daripada buat maksiat. Sebab apa dia kata al-maksiyatu yutabu minha, orang buat maksiat satu masa nanti dia akan taubat. Wal bid'atu la yutabu minha, orang buat bid'ah tak taubat dia berasa agama pakai mati je. Betul tak? Tengok tu Sufyan Ats-Tsauri dia nampak ke depan pandangan dia. Orang buat maksiat minum arak berjudi dia ramai ada berjumpa. Jenis kata orang tak apa orang dah cari balas dah tua-tua dah. Jadi iblis berasa tak sedap hati kalau orang buat maksiat. Dia goda juga. Aku takut lama dia kata kakak tuanya taubat.
Tapi kalau orang masuk dalam lembah buat benda bid'ah, dia tepuk tangan lagi iblis. Tentu kalau dia terperangkap dengan bid'ah ni, orang royak tak dengar marah kat orang pula. Betul tak? Wah, mari kau tu tak betul, kau tu kita buat je dia orang tua dulu lagi dia kata. Dah. Pasal orang masuk dalam bid'ah kata Sufyan Ats-Tsauri, iblis tepuk tangan. Dia ni pak mati. Aku tanya orang dia buat bid'ah ni. Tak berhenti dia pak mati. Apa kita nak buat? Betul tak? Pak mana dia kata gini. Lepas tu yang kedua, dengan malam serta apa yang diselubunginya dari jenis makhluk melata yang berkumpul dalam sarang masing-masing. Dan bulan pula dia kata dengan bulan menjadi apabila jadi purnama. Ketiga-tiga suasana tersebut melambangkan kekuasaan dan kebesaran Allah agar manusia itu memerhati dan merenungkannya. Sesungguhnya manusia akan menemui dan melalui pengalaman yang banyak di dalam hidup sejak dia dijadikan dari setitis air yang tersimpan rapi di dalam rahim ibunya. Kemudian dilahirkan menjadi manusia yang sempurna bentuknya. Dia kemudian melalui peringkat demi peringkat kanak-kanak, remaja, dewasa dan tua. Baca ni pasal dia nak rehat tadi. Apa makna bila Tuhan kata peringkat-peringkat tu, sebut pun orang tahu dah ni dah. Kehidupannya dunia berakhir dengan kematian. Tu kita tahu belaka. Menuju alam akhirat untuk dibangkitkan semula bagi menghadapi hitungan amal untuk menentukan kesudahannya sama ada ke syurga atau ke neraka. Ni bimbangnya kalau hidup mati raik tak apa. Hidup ni Tuhan panggil kelik. Lepas tu dia cek. Hak ni kalau kita nak betul amalan ni, dia cek, dia tengok, dorak bagi. Okey, mu layak ke syurga ke layak ke neraka. Tika tu tak boleh nak buat gapo. Kali kita nak baiki, bila gapo, nak baiki lah ni. Kita memang takut bersungguh buat amal, tak tepat dengan hak Nabi suruh. Bila Nabi tidak buat satu amalan, katanya ada seorang ustaz Indonesia, dia kata, apabila Nabi tak buat, tiba-tiba kita buat, seolah-olah kita kata, maaf Rasulullah, aku tahu padamu. Betul tak? Ambo sebut lesa, bila berlaku kematian, anak dia mati, lepas tu bila Nabi mati, sahabat-sahabat mati, sahabat dan Nabi SAW tak pernah mengatik 7 hari, katakanlah tak. Jamu mengatik 7 hari. Apa kita buat? Kalau salahnya tak disungguh sebagaimana Syekh Daud Petani kata, benda tu bid'ah. Kalau Syekh Daud Petani kata bid'ah. Kalau jadi bid'ah sungguh, seolah-olahnya dia kata, kita kata Rasulullah tak buat. Sayyidina Abu Bakar tak buat. Sayyidina Umar tak buat. Bila berlaku kematian, Sayyidina Umar tak buat, Abu Bakar tak buat, Imam Syafi'i tak buat, Imam Hanafi tak buat. Kita kata sorry lah demo tak erti. Bila berlaku kematian, kena ngatik. Kawan reti pada demo. Berani kata kita. Kuan oi. Berat. Bapa ya kita ni bila kita tahu Nabi tak buat, sahabat tak buat, ini masa pak pun tak buat. Kita tuai juga. Tak boleh gitu kita ni nak suruh biar sunyi bila berlaku mati kena mengatik ni. Tidakkah mengatik ni benda baik berjamu. Sedap dia rekod juga. Sepatah je tanya, bapa den ke demo tak den ke Imam Syafi'i? Ili demo kepada dia. Aku jawab tu sebuti dah. Susun ni nak ayat hak mengatik baca. Dengan Allahumma salli afdal salati ala apa semua tu kan. Mari mana sebenarnya? Benda baik. Wali Songo di Indonesia dari 200 tahun baru ni buat. Sebab tu kalau cari dari kitab-kitab zaman-zaman dulu tak ada Imam Sayuti mengapa apa. Wali Songo hai buat. 200 tahun baru ni. Sebab tu Mekah tak ada. Mekah ni tak ada mari buat Wali Songo dia Indonesia mari siapa kita ni. Ni nak baca pula dah, baca ni. Kita nak sambung ni. Tak ada hurah lah ni. Dan so ayat 2 dia. Okey. Ayat 20 sampai ke 25. Ni 5 ayat. Tak bunyi ni. Seperti itu je kau ni. Aku tengok. Gini ambil baca ni.
Hati Mimi tak apa. Baca ni. Sakut di telinga. Ha, tu dia. Oh, dia sakut telinga sudah. Oh, gitu. Ha, tu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Buat mana tu? Mi. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله. Ni ada tak apa dah. Gitu lah. Oh, dia ni pula dah. Ayat akhir tu kalau tak ada nafas dia boleh wakah di situ dah. Illal ladina amanu wa amilus solihat, boleh sambung lahum ajrun ghairu mamnun. Dia gini je bila kita tak ada nafas, kalau kita tebang juga kita tak ada nak pelihara huruf. Apa tak? Dengung gapo tu kan. Situ tu Pada waktu kita tak ada nafas lah tu. Dia jadi kita tak nak jaga, tak ada nak jaga. Dia sepatut dia tu di izhar. Dia tak boleh dengung tu. Lahum ajrun ghairu mamnun. Okey. Ayat 20 tadi fama lahum, tengok dasar dua ayat ni. Fama lahum la yu'minun, mengapa mereka tidak mahu beriman. Sambung ayat tadi. Bila Tuhan cerita berlaku dia kata bakpo gap dia kata. Setara tu punya benda dia kata tak si berimil lagi dia kata. Wa idza quri'a alaihimul Qur'an la yasjudun. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mahu sujud. Dengar Quran pun supaya baca kau kucing, tak ada gapo satu. Sebab tu nampaknya kalau kita tengok begini kan, bila orang kata baca Quran kita pun berasa wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imana, bila baca Quran iman bertambah. Nak bertambah guna kalau kita tak faham. Bukan dengar orang berlagu tak bertambah iman dah. Tahu tak? Jadi ambut orang sama ni kan, ngaji Quran tu bagus. Kadang-kadangnya dia betul Quran tu jauh pergi dia tu pagi petang siang malam tak ada dalam hidup dia nya betul Quran. Betul lah tu. Tapi tak, dia kira sudah sekat tu. Kita ajak marilah. Tak boleh kau nak pergi ngaji Quran. Ngaji dah sini ada apa-apa ten ada, dia ngaji di lati tu. Noh pergi pah kono. Pah kau baik kian nak jumpa untuk guru lain. Dah betul Quran. Jadi tak ada nak ngaji muka lain. Tak betul tu lagu tu. Tu dek kalau orang kata ni dia kata lawan tak si orang nak belajar Quran pula. Dia kau nak cerita lagu tu. Ni payuh menasihat. Dia kata larang orang ngaji Quran. Tidak larang tapi nampak demo nak berhenti sekat tu. Ini sebab tu kita kena faham. Faham Quran, tahu dia nak lagu mana. Dah. Sebab itulah matlamat Quran diturunkan. Bukan sekadar baca. Nampak duk tubik situ dia kata klinik Fatihah macam-macam. Nak betul tahu. Kalau dah betul dah sah dah semayang kan, boleh pergi masanya. Klinik Fatihah pula ada lah ni tak? Dia ada ni. Ada Dr. Khairutan. Yalah betul lah kalau hak tak reti lagi tu. Tidak nanti kau tak guru besar. Nak betul tahu ni ke tak nanti kau kori, tak nanti kau tak guru Quran. Buat kita ada. Kalau dia ni betul dah.
Betul dah dia membaca. Dia boleh ajar kat orang pula biar betul. Pada sekat tu je. Tidak nak tu comel. Tak boleh tu. Tak tebal lagi. Hak tu nombor 2. Nak comel nombor 2. Tapi sekadar sah tu okey dah lah. Pasal apa? Tak ada masa kita. Nak royak tak ada masa. Gua ni tak belajar lagi. Fardu ain. Kadang-kadang kalau tanya hukum tu tak erti. Betul tak? Mutak. Dalilnya gua mana? Dalilnya gini. Apabila orang jenanya tu tanya soalan kita tahu selalu. Oh, tak tahu dah. Kadang-kadang hamba tak suka orang je nanya, dia telefon tanya, gapo gau ni buat gua ni, kita pun mari mikir lama dah dia duk ngaji. Tapi gau ni mau tak reti. Pasal apa? Duk sibuk betul Quran. Betul tak? Duk betul baca. Bila dia suruh belajar man ta'allamal Quran, sesiapa yang belajar Quran hak Nabi kata dengan pahala sekian, bukan baca saja, belajar tafsir, belajar faham. Betul tak? Baik. Ini ayat sini, ini satu tanda dalam Quran ni orang tahu belaka dak. Ini ayat sajdah dia. Di antara tempat yang disunatkan kita sujud, sama ada kita membaca macam saat ni dah, dan ataupun kita mendengar orang baca. Sujud ni dia panggil sujud tilawah. Tajuk ni kita dah bincang dah 2-3 tahun lepas. 2-3 tahun lepas, baru 2 tahun ni tak. Dalam bab semayang, hak malam Rabu tu kita dah bincang dah. Kaifiat cara-cara sujud tilawah. Selesai dah tu dah. Tak sidap panjang dah tu pula, agak tahu belaka dah tu. Jadi dalam ni dia akan bincang ni. Pertanyaan ini dihadapkan kepada mereka yang syirik, tidak mahu beriman kepada Allah, tidak percaya adanya hari kebangkitan selepas mati, padahal dalil kebenarannya telah nyata. Ni kita tak sapalah situ. Kita ni yakin tak ada syirik ni. Gapo cumanya keyakinan itu kita tu tidak boleh membawa kepada kesungguhan untuk kita buat amal tu yalah ni. Kena perabah tu ya kitanya. Betul tak? Tak ada perkara tak percaya Quran, percaya belaka hadis Nabi cakap, tapi nak jadi gerang tu. Bila Tuhan ajak, bila Nabi suruh tu tak berapa gerang dah mana. Dengar tu begitu. Bila kata syurga tu tidak berasa bersungguh nak. Kalau ayat neraka tu takut juga tapi takut tak belah mana. Begitu dah. Waktu tu jangan kata kat orang tu. Orang hak tu lepas apa lagu tu. Tak, dia ni nyakit hati belaka. Bukan kata orang bila ngaji tinggi dia jadi geran. Tak, di muka lain. Kesedaran ni muka lain dah. Ngaji tu ialah tangga. Ngaji ni untuk tahu. Tapi nak amal hak tahu tu nombor 2. Nak royak ni. Jangan ingat orang yang duk mengajar, orang yang jadi ustaz tu dia jamin masuk surga, tak ada siapa dia jamin. Takut dia tanggungjawab dia lebih besar pada kita pun tak tahu dah. Jadi pusing kok mananya nak berjaya kena jauh tu ya. Bila nak sebut jauh ni dia tak kena scaling, tak kena pitih. Lepas tu pula tak nak ngaji tinggi. Nak jauh tak ngaji jadi tinggi, ngaji sekadar nak reti hak kita hadapi. Faham tak? Bila dia gini, dia fardu ain ni kan. Nak royaknya biar benda yang kita perlu tahu kita nak hadapi. Bila kita ni jadi tok lelaki orang, betul tak? Kita kena ngaji bab-bab lagu mana tanggungjawab tok lelaki. Bila ada anak, tanggungjawab nak jaga anak. Tu je. Orang yang tak bini lagi tak payah ngaji bab nak jaga anak. Situ ada hukum hakam dia. Kita tak nego, tak payah ngaji muamalah nak nego lagu mana. Kita pun tak nak nego. Bila nak nego lagu mana cara ke orang yang dengan keadaan sistem lah ni supaya luluh dari segi syarak, tu kena ngaji. Faham tak? Jadi nak royak saat ni bukan mestinya kita tu kena jadi alim yang nak jadi jauh. Nah, kena kita ni reti setakat apa yang kita hadapi lah ni. Makan minum ke apa gitu. Apabila kita masuk benda baru, kita nak buat benda baru, temu dengan orang akan, kita tanya orang pula. Apa tanya ni? Sebab kita ni nak buat satu benda baru. Situ dia. Jadi jawab dianya itulah dia. Kita boleh berlumur-lumur nak jadi orang juruh, tak nanti ilmu banyak dah. Inilah pertanyaan yang mengandungi cercaan. Dia tanya, ni orang panggil tanya cerca. Bapa kat tok si berimeh dengan Tuhan. Bukan tanya bapa nak tahu. Bukan dia tok si kejawapan tu. Adakah kita kadang-kadang kita tanya bapa budak tak cakap gi lagi dia. Bukan suruh dia jawab, tapi dia jawab kita beri menapa. Betul tak? Tanya bukan nak tahu jawapan ni. Dia ada Tuhan, dia panggil tanya cercaan. Menurut Imam Asy-Syafi'i ayat 21 ini hak tadi ada tanda sujud dia kan, merupakan ayat sajdah yang disunatkan sujud tilawah semasa mendengar atau membacanya. Kalau kita dengar orang baca pun kita sunat sujud.
Dan cara nak sujud ke apa tu panjang cerita pula. Kita ngaji dah dulu. Bila mari ayat ni wa idza quri'a alaihimul Quran la yasjudun, ayat tadi ni. Maknanya dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan oleh Rafi' berkata, ni maksud hadis dia kata, katanya apa ni? Rafi' tadi seorang tabi'i ni, dia kata saya menunaikan solat bersama Abu Hurairah. Abu Hurairah ni sahabat Nabi kan? Waktu malam. Dia membaca surah Idzas Samaa'un Syaqqat. Surah ni lah. Surah kita nak baca ni sampai ke ayat 21 ni, lalu dia pun sujud tilawah. Saya pun bertanya kepadanya, sujud apa ke ini? Dia menjawab, aku telah sujud disebabkan membaca ayat ini. Bila Rafi' ni dia tengok Abu Hurairah sujud, dia tanya Abu Hurairah, apa mu sujud? Abu Hurairah kata, aku sujud sebabnya aku pernah semaya di belakang Abil Qasim. Siapa dia Abil Qasim ni? Nabi kita lah. Nabi kita ni tahu banyak gelaran, dia panggil Abil Qasim. Abi tu mana? Abi tu ayah. Al-Qasim ni anak dia. Ayahnya Al-Qasim. Abul Qasim. Nabi kita. Maka aku sentiasa sujud pada masa membaca ayat tersebut sehingga aku temui dia. Inilah yang dipanggil sebagai hadis marfu'. Kalau kaedah orang ngaji hadis, dia panggil hadis marfu'. Bukan Nabi dia sabda, sahabat dia sandar ke Nabi. Betul tak? Hak macam tadi orang panggil hadis biasa ni, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu sujud. Betul tak? Hadis saat ni dia tak bunyi lagu tu. Abu Hurairah kata, aku semayang belakang Nabi, Nabi sujud. Dia kaedah orang ngaji hadis, dia panggil hadis marfu'. Hadis marfu' ni dia masuk dalam kategori sahih. Dalam golongan sahih, dia boleh dibuat hujah. Tu nak bayar dah. Hari ni kita sambung, tak ada habis juga lah. Minggu depan ni, balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lam.